Aswandi Channel Ilmu Astronomi dibincangkan bersama. Dari kita kecil hingga kita dewasa, persoalan yang selalu berlegar-legar di benak pemikiran kita ialah seberapa besarkah alam semesta ini? Persoalan ini ditanya-tanya kerana kita dapat melihat ribuan bintang di angkasa, seolah-olah tidak ada penghujung bagi langit malam. Di manakah penghujung alam semesta ini? Jika terdapat penghujung alam semesta, apakah di sebalik sempadan alam semesta kita? Setiap persoalan yang kita tanyakan, walaupun terjawab, pasti akan menghasilkan persoalan-persoalan baru. Kaedah pemikiran beginilah yang membawa manusia untuk terus mengkaji dan menyelidiki bagi memuaskan sifat ingin tahu serta menjawab segala persoalan yang timbul. Dari sinilah manusia dibezakan dengan makhluk-makhluk lain. Manusia tidak berhenti untuk berfikir dan mencari jawapan. Jika kita melihat langit yang tiada awan pada waktu malam, kita akan dapat lihat bintang-bintang yang bertebaran di segenap ruang. Namun, sebenarnya bintang-bintang yang kita lihat merupakan suatu pemandangan masa silam yang terpampang di hadapan kita. Ini kerana bintang-bintang tersebut adalah sangat jauh sehingga cahaya daripada bintang-bintang itu memerlukan ribuan bahkan jutaan tahun untuk sampai ke penglihatan kita. Tidak semua isi kandungan yang wujud di alam semesta ini dapat dilihat oleh mata kita. Jika dicerap objek yang paling jauh yang dapat kita lihat, cahaya daripada objek tersebut datang sekitar 13 hingga 14 bilion tahun yang lalu. Jadi adakah alam semesta kita seluas 13 ataupun 14 bilion tahun cahaya? Jawapannya tidak semudah itu. Alam semesta kita bukan lagi dilahirkan dan terus berada dalam keadaan seperti hari ini. Namun ia mengembang sejak permulaan hidupnya. Disebabkan alam semesta kita berkembang, jarak objek yang paling jauh yang dapat kita cerap berada sekitar jarak 46 bilion tahun cahaya. Ini bermaksud alam semesta yang dapat kita lihat adalah sekitar 46 bilion tahun pada semua arah. Jika alam semesta kita berbentuk sfera seperti biji bola, ini bermakna diameternya ialah sekitar 92 bilion tahun. Namun adakah alam semesta yang wujud pada hari ini mempunyai luas seperti itu? Adakah ia berbentuk sfera? Dan apakah ia wujud di sebalik alam semesta ini? Jika ia berkembang, ke manakah ia berkembang? Berdasarkan kajian-kajian dan data-data yang diperolehi daripada teknologi teleskop yang berbagai, kita mendapati bahawa alam semesta ini berkembang daripada satu titik yang dikenali sebagai titik ketunggalan atau singularity. Titik inilah yang mengandung segala-galanya yang dapat kita lihat di alam semesta kita. Atas sebab yang tidak diketahui, titik ini mengembang dengan pantas selepas 14 bilion tahun. Hasilnya ialah segala yang dapat kita lihat pada hari ini. Pengembangan inilah yang dikenali sebagai teori Big Bang atau letupan besar yang telah kita bahaskan di video sebelumnya. Terdapat banyak bukti-bukti saintifik yang menyokong teori ini, seperti pergerakan galaksi-galaksi yang menjauhi antara satu sama lain. Jika benar alam semesta kita berasal dari sebuah titik, di manakah lokasi dan puncak titik tersebut? Persoalan ini telah menyebabkan para ilmuwan berfikir panjang tentang kewujudan ruang dan masa. Apakah yang kita faham tentang ruang dan masa? Jika alam semesta kita ialah sebuah ruang, apakah yang wujud di sebalik ruang tersebut? Jika alam semesta kita bermula ketika Big Bang, apakah yang wujud sebelum itu? Apa itu ruang? Adakah alam semesta kita mencukupi ruang? Jika begitu, apakah pula yang wujud di sebalik ruang? Bagaimana pula dengan masa? Apa yang kita maksudkan dengan masa? Dan apakah yang terjadi sebelum masa itu wujud? Persoalan ini menyentuh fikiran kita sedalam-dalamnya.
apakah yang wujud di sebalik ruang itu? Sukar untuk kita terjemahkan persoalan ini dalam bentuk fizikal. Di sebalik itu merujuk kepada ruang. Jadi, apakah di sebalik atau di luar ruang itu sendiri adalah persoalan yang tidak sah. Begitu juga dengan masa. Apakah yang wujud sebelum masa? Persoalan ini tidak boleh dijawab dan difahami oleh akal kita kerana persoalannya berputar-putar. Kita hidup dalam sistem ruang masa. Kita diletakkan di dalamnya. Melalui persoalan dan kajian inilah kita dapat melihat betapa luasnya alam ini, betapa banyaknya ilmu pengetahuan yang tidak terjangkau oleh akal pemikiran kita. Walaupun manusia telah mencipta pelbagai teknologi-teknologi canggih, tetapi sehingga hari ini, manusia masih lagi belum dapat mencapai kemajuan teknologi yang dapat mengetahui rahsia-rahsia dan misteri-misteri alam semesta pada hari ini.